Okay, hai. Assalamualaikum anak-anak semua. Jadi hari ni kembali bersama Cikgu Syikin dalam subjek PJPK untuk tingkatan 2. Okay, jadi tahun ni cikgu ajar kamu PJPK. Jadi untuk minggu ni cikgu akan terangkan lebih lanjut untuk bahagian kesihatan. Okay, kita akan lihat PIRS iaitu pendidikan kesihatan reproduktif dan sosial, di mana kita akan lihat mengenai kesihatan diri dan reproduktif. Okey. Okey. Topik yang pertama kita untuk hari ini ialah mengenali identiti seksual ataupun mengenali jantina. Di mana kamu di akhir penerangan cikgu ni kamu akan tahu jantina kamu apa. Okey. Jantina pernah dengar tak jantina ni apa? Okey. Jantina kalau yang kita jumpa, yang kita tahu, yang kita biasa jumpa, lelaki dan perempuan. Okey. Okey. Kalau lelaki ni ciri-ciri dia macam mana, kalau perempuan dia ada ciri yang berbeza lah antara lelaki dan perempuan. Tetapi ada juga manusia yang dilahirkan sebagai khunsa. Okey, kalau khunsa ni dia ada masa dia lahir tu dia ada dua organ reproduktif sama iaitu zakar dan faraj. Tetapi kita akan lihat yang mana lebih menonjol. Jika reproduktif untuk lelaki lebih menonjol, dia akan membuat pembedahan untuk jadi kepada lelaki lah. Maksudnya dia tak boleh ada dua-dua dalam satu masa. Okay, kalau macam Cikgu Syikin ni agak-agak jantinanya apa? Okay, kita tengok dulu ciri-ciri. Okay. Okey. Sekarang kita tengok ciri-ciri untuk gambar ni. Okey, dia kata lelaki. Lelaki berambut pendek, mempunyai halkum, mempunyai zakar. Manakala untuk perempuan pula berambut panjang, mempunyai payudara, mempunyai faraj. Okey, tapi macam Cikgu Syikin ni tak ada rambut ni. Tak nampak pun rambut. Lelaki ke perempuan agak-agak. Okey. Untuk Cikgu Syikin ialah perempuan. Okey, kerana mempunyai ciri-ciri yang berbeza dari lelaki lah. Okey, kalau untuk perempuan ni ada juga perempuan yang berambut pendek. Tak semestinya dia rambut panjang. Ada juga setengah perempuan dia lebih selesa dengan rambut yang pendek. Okay. Tetapi kebiasaannya rambutnya lebih panjang lah. Jadi untuk kedua-dua jantina ni organ reproduktifnya berbeza. Okay, organ reproduktif ni apa? Okay, organ reproduktif bagi lelaki ialah zakar. Okay. Manakala bagi perempuan pula ialah faraj. Ini yang membezakan lelaki dan perempuan. Okay. Di mana organ reproduktif ni lah yang akan membezakan kamu lah. Okay, jadi kalau cikgu tanya, kamu ni lelaki ke perempuan, kamu boleh tahu sebab kamu sendiri boleh tahu kamu itu lelaki ataupun perempuan, sebab bentuk zakar berbeza, bentuk faraj juga berbeza. Manakala untuk perempuan dia ada payudara lah. Kalau lelaki dia panggil dada. Okay, kalau perempuan dipanggil payudara. Kalau perempuan payudaranya lebih menonjol. Okey. Okey, orientasi seksual. Okey, orientasi ni apa? Kalau kamu baru masuk sekolah, orientasi ni biasa kita panggil minggu orientasi. Okey, selamat datang anak-anak. Tapi orientasi seksual ni apa pula kan? Kita nak baca sikit. Kita tengok pada petikan ni. Ini cikgu ambil dari buku teks PJPK tingkatan 2 awak. Okey, di mana Amran dia ambil sehelai baju gaun, tunjuk pada ibu dia. Okey, dia nak
pakai kan, dia tanya, cantik baju ni. Kalau Amran pakai, mesti nampak cantik kan? Dia tanya kat mak dia. Lepas tu mak dia kata, kenapa nak pakai pakaian perempuan? Mak dia dah cakap tu, kenapa nak pakai pakaian perempuan? Amran suka kelihatan cantik, lemah lembut dan anggun. Okey, pelajar ni cakap macam tu. Mak dia kata, tak boleh Amran. Amran kan lelaki, itu pakaian perempuan. Okey. Kenapa tak boleh? Okey, dia kata, mak dia kata, ibu tak mahu Amran keliru dengan perasaan, takut mengalami kecelaruan dalam menentukan perasaan. Okey. Amran ni seorang lelaki tapi dia nak pakai gaun. Dia nak pakai baju gaun sebab dia kata cantik. Dia nak nampak cantik, dia nak nampak anggun. Tetapi mak dia tak bagi. Okey? Kemudian dia tanya mak dia kenapa? Kerana manusia bersifat tertarik kepada jantina yang berbeza. Okey? Kita tengok yang kedua. Okey. Dia tanya lagi mak dia. Orientasi seksual. Okay, sebab tadi mak dia kata maksudnya manusia ni kita tertarik dengan jantina yang berbeza. Itu ialah orientasi seksual. Jadi dia tanya orientasi seksual tu apa? Ni mak dia kata ada 3. Okey, nanti cikgu akan terangkan. Okey, ni kita tengok sekali lagi saja. Okey, jadi kalau dalam petikan ni tadi kita tengok mak dia dah bagi tahu, okey, awak ni lelaki tak boleh pakai gaun. Okey, macam tadi cikgu cakap, lelaki dan perempuan fizikalnya berbeza. Jadi pakaiannya juga berbeza. Tetapi perempuan boleh pakai seluar panjang sama macam lelaki. Tapi lelaki tak boleh pakai skirt. Okey, sebab skirt ni lebih kepada pakaian wanita. Gaun, baju kurung. Okey. Okay, sekarang kita akan tengok 3 jenis orientasi seksual. Okay, yang pertama ialah heterosexual, iaitu tarikan seksual kepada jantina berlawanan. Okay, maksudnya kat sini lelaki suka kepada perempuan, perempuan suka kepada lelaki. Itu adalah normal. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, homoseksual. Homo bermaksud satu. Okay, bila satu, dia tertarik kepada jantina dia sendiri. Contoh, lelaki suka lelaki, perempuan suka perempuan. Okay, itu homo. Manakala bisexual, okay, maksudnya dua-dua dia suka. Lelaki pun dia suka, perempuan pun dia suka. Okay, ini suka bukan suka untuk jadi kawan sahaja. Okay, dia sebenarnya suka yang ke arah sampai dia kata, okey, saya sayang dia, saya cinta dia, saya nak kahwin dengan dia. Macam tu. Okey, sebenarnya kalau dalam kehidupan kita ni, lelaki mestilah pasangannya perempuan. Okey, dalam Islam pun dah cakap, lelaki berpasangan dengan perempuan. Perempuan pasangannya ialah lelaki. Tidak boleh lelaki berpasangan dengan lelaki, ataupun perempuan dengan perempuan, ataupun lelaki ni perempuan pun dia nak kahwin, lelaki pun dia nak kahwin. Tak boleh. Dia mesti ada satu saja pasangan dia. Maksudnya kalau dia nak kahwin tu, lelaki mesti kahwin dengan perempuan. Itu ialah orientasi seksual. Okey, macam mana kita nak menangani kecelaruan identiti dan orientasi seksual yang bertentangan? Maksud bertentangan ni tadi, contoh kalau perempuan suka kepada lelaki ataupun lelaki suka kepada perempuan, itu okey. Maksudnya betul lah. Cas positif dan cas negatif. Okey, macam magnet kan, mesti tertarik. Tetapi macam mana pula kalau kata tiba-tiba adik awak, mungkin adik awak ke atau kawan kamu lah, kawan awak suka, dia lelaki tapi dia suka dengan lelaki. Dia kata, saya nak kahwin dengan kawan saya ni, lelaki juga. Tu macam mana kita nak menangani isu ni Sebab ini salah. Lelaki tak boleh dengan lelaki, perempuan tak boleh dengan perempuan. Untuk pasangan hidup lah. Kalau untuk sekadar berkawan biasa, maksudnya jadi best friend, tu tak ada masalah. Okey, kita kena kenal pasti dulu faktor-faktor yang mendorong ke arah kecelaruan ni. Okey, yang pertama, cara didikan ibu bapa. Okey, kalau kita ingat tadi gambar Raja Amran tadi,
mak dia bagus. Bila anak dia cakap nak pakai gaun, mak dia cakap tak boleh. Kamu ni lelaki mesti berpakaian lelaki supaya tidak keliru. Okey, kalau ibu bapa yang biarkan, okey, maksudnya nak pakai gaun, anak lelaki nak pakai gaun, tak apa pakailah. Tu didikan yang salah. Jadi didikan tu betul-betul. Yang kedua, pengaruh rakan sebaya. Mungkin dia berkawan pernah dengar tak lesbian ataupun apa satu lagi, gay, kan. Okay. Tu kita kena elakkan lah. Maksudnya kalau perempuan dengan perempuan memang boleh berkawan, tetapi kawan yang macam mana? Kalau dia menunjukkan dia tu perempuan yang lebih suka kepada perempuan sampai dia nak berpasangan, itu salah. Kita kena elakkan. Yang ketiga, pengaruh media massa ataupun media sosial. Okay, ini banyak berlaku. Kadang-kadang kita tengok di kaca TV ataupun di internet, ada pasangan-pasangan yang di luar tabi'i, contoh lesbian ataupun gay. Okay, kadang-kadang diorang post gambar-gambar. Jadi ini boleh menyebabkan anak-anak jadi terikut. Jadi kita kena elak lah. Maksudnya kita tapis apa yang kita nak tengok. Okay. Faktor keempat, pengalaman silam. Okay, contoh, mungkin dia pernah kena dera ke, ataupun dia rasa marah, dendam. Okay, ini boleh menyebabkan dia tak suka. Contoh macam dia kena dera dengan mak dia, jadi dia tak suka perempuan, dia lebih sayangkan lelaki. Okay, ini sebenarnya kita kena atasi dan boleh rujuk kepada pakar-pakar lah, supaya dia tidak tersalah pilih pasangan. Maksudnya kalau kata dia nak berumah tangga nanti, pasangan dia lelaki mestilah dengan perempuan. Okey, sekarang cikgu nak masuk topik yang seterusnya berkaitan dengan kehormatan diri. Okey, apa itu kehormatan diri? Kehormatan diri ni dia ialah maruah diri dan harga diri seseorang. Okey. Kehormatan diri ni ialah maruah diri dan harga diri seseorang. Jadi kita perlu jaga kehormatan diri. Kita kena jaga maruah kita. Sebagai lelaki ataupun sebagai perempuan, kita ada kehormatan diri kita. Kita ada maruah kita. Contohnya, kalau kita nak keluar, mestilah berpakaian yang sopan. Okay, kalau Islam, kalau perempuan tutup aurat, maksudnya bertudung. Okay, mungkin juga pakai baju yang lebih longgar. Okay, kalau lelaki seluar tu sempurna, pakaiannya sempurna, tak adalah tidak berbaju awak keluar. Okay, itu boleh mendatangkan malu kan. Bila malu maksudnya kita dah cemar kita punya maruah diri. Okay, sama juga kalau kita berkawan, kita jaga kehormatan diri. Lelaki dengan perempuan dia memang boleh berpasangan, tetapi kita kena jaga batas dan adab. Okay, dalam Islam pun ada cakap perlu jaga batas dan adab sekiranya belum bernikah. Okay, kalau kamu dah menikah tak ada masalah lah, sebab kamu dah halal. Okay, kalau belum bernikah, walaupun dalam agama lain juga tak digalakkan kita buat perkara yang tidak sepatutnya lah. Okay, jadi kita kena jaga kehormatan diri. Okay, sekarang kita akan lihat kepentingan kita menjaga kehormatan diri kita dan mengamalkan kebersihan, keselamatan serta kesihatan. Okay, yang kita nak tengok ni bagi diri kita dan masyarakat lah. Okey, kita nak tengok dulu dari segi kebersihan, cara-cara. Okey, cara-cara kebersihan. Dia kata mandi setiap hari dengan menggunakan sabun. Ada ke orang mandi tak pakai sabun? Kalau ada, lepas ni kena disabun. Memakai pakaian yang bersih dan kemas. Okey, tengok Cikgu Syikit pakai baju yang bersih dan kemas. Okey, itu cara kita jaga kebersihan dan juga kehormatan diri kita. Kenapa? Kepentingannya ialah supaya kita badan kita bersih, segar dan sihat. Macam pagi ni, macam hari ni cikgu nak buat video dengan kamu ni.
cikgu dah mandi, dah siap mandi dah. Kamu dah mandi belum? Okey. Kemudian supaya orang lain selesa. Okey. Apa jadi kalau kita tak mandi? Contoh, bangun pagi terus datang sekolah tak mandi. Jadi dia akan ada satu bau yang kurang enak lah. Okey, sebab bangun terus pergi sekolah, mungkin tak gosok gigi ke kan? Dia ada bau-bau lah. Okey, yang kedua, keselamatan. Okey, cara-cara berhati-hati dengan orang yang tidak dikenali. Kedua, peka dan berjaga-jaga dengan orang sekeliling. Yang ketiga, mematuhi peraturan dan undang-undang. Okey. Ini cara kita nak jaga keselamatan. Kalau orang yang kita tak kenal, contoh kamu balik sekolah jalan kaki, jalan, ada orang datang tegur, "Hai adik, nak balik mana? Jomlah abang tumpangkan." Agak-agak nak ikut tak? Kamu tak kenal ni. Okey. Kalau tidak kenal, jangan ikut. Kalau kamu rasa tak selamat, kamu jerit je, "Tolong, ada orang nak kacau saya." Okey, tak apa, tu tak ada masalah. Sebab kita nak jaga kita punya keselamatan. Sebab kita tak tahu dia baik ataupun tidak kan. Okey. Kepentingannya tu tadilah mengelak diri daripada perkara yang tidak diingini. Mungkin kalau perempuan ada lelaki yang tidak dikenali, mungkin dia akan boleh jadi kes rogol. Kamu tahu kan kes rogol ni macam mana? Okey, maksudnya perbuatan seks tanpa rela lah, dipaksa kan. Okey. Dan dia juga boleh menjauhkan diri kita daripada terjebak dengan gejala sosial. Okey, contoh kamu pergi ke Bandar Melaka, lepas tu kamu tengok ada orang ramai-ramai duduk kan. Apa dia buat tu? Nampak asap-asap, kepul-kepul, kamu pun pergi. Rupanya mungkin dia tengah hisap rokok ke ataupun hisap gam ke. Maksudnya dia ambil perkara-perkara yang tak sepatutnya. Jadi kalau kita tak jaga, dah lah awak tak kenal, lepas tu awak pula pergi dengan dia, mungkin boleh jadi sesuatu yang buruk kepada kamu lah. Okey. Kemudian seterusnya, kesihatan. Okey. Kita perlu makan makanan yang seimbang dan melakukan aktiviti senaman. Okey, senaman. Okey, makanan seimbang ni macam mana? Okey, maksudnya ada protein, ada apa lagi kena ambil sehari. Kalsium ada. Contoh kita ambil nasi. Okey. Kalau makanan sihat ni, pernah dengar tak? Suku separuh. Okey, separuh ni sayur-sayuran. Suku untuk nasi, suku lagi mungkin ikan atau ayam. Kemudian kita kena ambil air yang cukup. Okey, itu makanan yang sihat lah. Kalau dari pagi sampai ke malam awak makan KFC, McD, pizza ataupun Kenny Rogers ataupun Starbucks, hari-hari Starbucks. Itu tak sihat sebab Starbucks manis. Bukan tak boleh minum, boleh minum tetapi kita jaga. Mungkin seminggu sekali, macam tu. Dan kalau macam buah, kita kena ambil buah-buah yang tinggi dengan vitamin C. Contohnya limau, okey, jambu pun boleh, tak ada masalah. Tembikai pun boleh juga kalau kita nak makan. Itu buah-buah yang senang kita dapat lah. Tak payahlah kita nak beli buah-buah yang mahal macam strawberry ke kan. Kita makan buah-buah yang mudah didapati. Dan melakukan aktiviti senaman ni tak perlulah kata senaman yang berat. Awak duduk, regam-regam badan macam tu kan. Atau awak jogging-jogging sikit ataupun awak buat lari setempat. Tu pun dah okey. Okey? Sebab dia boleh menjamin kesihatan tubuh badan kita. Sekaligus boleh jaga kita punya kesihatan lah. Maksudnya tak adalah sampai kita terlebih berat badan ataupun mungkin badan kita jadi tak sihat. Okey? Okey, kesan terhadap diri, keluarga dan masyarakat jika kita tidak menjaga kehormatan diri. Okey. Kesannya, ada kesan kalau kita tak jaga kehormatan diri kepada diri sendiri. Kita akan merosakkan akhlak dan menjejaskan masa depan kita. Kemudian kita akan terjebak dengan gejala sosial. Contoh macam merokok, mungkin pergaulan bebas. Okey? Pernah dengar apa orang kata bohsia tu kan, macam tu lah, dipandang rendah oleh masyarakat. Orang pandang pun orang kata ni budak jahat ni, ni budak ni suka pergi ikut orang, weng macam tu kan. Tak nak
Okay, jadi kita nak elakkan semua tu. Kemudian kepada keluarga, dia boleh mendatangkan aib dan mencemarkan maruah keluarga. Aib ni maksudnya malulah, keluarga kita boleh malu. Nanti orang tuduh, alah anak kau ni macam ni, macam ni. Makcik bawang kan. Okay, jadi kita nak elakkan semua tu. Jadi kita jagalah maruah family kita. Dan kesan kepada masyarakat, dia boleh berlaku perpecahan dan perbalahan dalam masyarakat, menjatuhkan imej masyarakat dan negara di mata dunia. Okey, contoh Malaysia katalah banyak sangat kes, contoh buang anak ataupun kes rogol ke. So negara luar dia akan cakap, oh teruknya Malaysia ni kan. Macam tu kita tak nak Jadi elakkan. Jadi untuk hubungan seksual ni orang kata, kalau kamu buat sebelum kahwin itu salah. Okey, sebab kamu belum ada hubungan yang halal. Okey, untuk hubungan seksual hanya boleh dilakukan apabila kamu telah berkahwin sahaja. Okey. Dan kesannya lain, jika ditangkap, saya katalah kamu ni merogol, ditangkap, kamu akan masuk penjara. Kalau kamu bawah umur, kamu akan ditempatkan di Henry Geni. Tak nak Okey, jadi minggu ni itu sahaja. Sampai kita bertemu lagi. Jangan lupa buat latihan yang cikgu bagi. Okey, sampai kita berjumpa di minggu hadapan dengan topik yang baru. Okey, Assalamualaikum.